243. Ketika itu bahasa Aramik merupakan bahasa lingua franca bagi penduduk Palestin. Bahasa ini dijadikan bahasa perniagaan dan politik. Malah bahasa ini berkembang bukan sahaja di Palestin, bahkan di seluruh bahagian Timur Tengah. Kerana bahasa ini digunakan dalam kehidupan harian mereka. Nabi Isa AS merupakan seorang yang warak, namun baginda hanya sempat mengajar umatnya selama 3 tahun. Selama 3 tahun saja Nabi Isa sempat mengajar umatnya. Ustazah ada ceritakan sebelum ni, minggu lepas. Ustazah kata, Al-Masih itu ada maksud Al-Masih itu ada pandangan lain. Mengatakan, Al-Masih itu maksudnya sifah Isa yang bila dia pegang sesuatu itu jadi baik. Kan Ustazah ada cakap dia pergi dia berjalan-jalan ke perkampungan di sebelah kampung dia tu, di sekitar tu, dia dapati ramai orang-orang yang cacat. Yang antara yang banyak yang cacat ialah yang buta. Jadi dia sapu mata orang-orang tu dan kemudian baik terus. Jadi perkataan masaha, masih itu sebenarnya daripada masaha. Kalau ikut daripada kaedah bahasa. Ya, masaha. Jadi kalau kata masih, dia sudah jadi isim. Sifah lah. Sifah. Jadi sebab tu dipanggil dia boleh tambah alif lam tu. Masaha. Jadi masaha tu fa'al. Jadi kalau kita tambah alif lam bermakna dia boleh jadi isim. Kenapa dia boleh jadi isim? Bila dia tambah jadi ya sebelum ha tu dia akan jadi al-masihu. Al-Masih tu orang yang sapu. Sifat dia sapu. Ustazah lebih setuju Al-Masih itu sifah musyabahah. Bukan sifah mubalaghah. Wazan fa'ilun itu ada 2 keadaan. Sama ada sifah musyabahah atau sifah mubalaghah. Tetapi di sini Ustazah rasa, pandangan Ustazah, Al-Masih itu lebih kuat sifah musyabahah. Apa maksud sifah musyabahah? Minggu lepas Ustazah ada terang, tapi disebabkan masa, kita tak sempat nak elaborate benda ni. Sifah musyabahah ini sekiranya ia dilahirkan dengan sifat itu. Sifah musyabahah ini sekiranya ia dilahirkan dengan sifat itu. Sebagai contohnya jamilun. Jamil. Jim, min, ya, lam. Jamilun. Ala wazan fa'ilun. Kan? Ala wazan fa'ilun. Walaupun Lutfi bukan bahasa Arab. Lutfi ngaji ke apa? Bahagian apa? Usuluddin. Usuluddin pun kena tahu jugalah bahasa Arab ni. Usul-usul dia. Jadi, jamilun. Kalau jamilun dia punya tu fa'ilun. Fa'ilun itu kenapa jamil dipanggil bukan sifah musyabahah, sifah mubalaghah? Dia panggil sifah musyabahah di sini. Jamilun tu sifah musyabahah. Walaupun sama dengan wazan fa'ilun untuk sifah mubalaghah. Kenapa? Dia tu muzu wiladatihi. Semenjak dia lahir tu dia memang jamil. Memang cantik. Dia memang cantik. Maknanya Allah jadikan dia tu cantik. So kita panggil sifah musyabahah. Ya, sifah musyabahah. Tapi kalau alim, dia tak boleh panggil sifat musyabahah. Alim, dia bukannya sifat semula, sifat semenjak azali lahir daripada ibu tu, terus jadi alim. Terus jadi akil. Bukan. Sebab tu dia tak panggil, kita orang Melayu dia panggil alim. Orang alim dia panggil kan. Sebenarnya bukan alim. Alim. Ain, alif, lam, mim. Bukan alim, bukan ain, la, ya, mim. Kalau ain, lam, ya, mim, semenjak mak dia lahir ke dia, tu dia memang alim. Mana ada manusia semenjak lahir tu alim terus. Alim ni kan sifat mesti belajar. Mesti kasbul maklumat itu. Tetapi kalau dia kata alim, betul. Isim fa'il. Tapi kalau nak guna sirah mubalaghah ke atas alim ni, Allamah. Entah cuba tengok dalam buku Ibn Khaldun kan.
Dah buku Ibn Khaldun tu, muka di cover muka surat dia. Cuba enter ada belakang tu. Cuba Lutfi tengok. Kalau dia mesti kok Melayu, Ustaz, kok Arab ada tak? Tak tahulah kok Melayu dia tulis ke tak. Tapi kalau kok Arab dia kata tulis BI. Okey, dia ada tulis tak? Ya, saya ada BI. Ibn Khaldun Al-Allamah. Dia ada tulis Al-Allamah. Lutfi. Al-Allamah. Oh, dia tak tulis lah. Dia tak tulis Sini sebab BI orang putih. Sebab orang putih. Kalau entah simpan buku yang dalam bahasa Arab, dia akan tulis Ibn Khaldun Al-Allamah. Makna apa Al-Allamah? Tak apa beza alim dengan Al-Allamah tu. Alim ni dia alim je lah, ramai orang alim. Tapi kalau Al-Allamah ni, dia seorang yang ilmunya seperti lautan. Itu diguna bahasa sirah mubalaghah tu. Ibn Khaldun Al-Allamah. Itu gelaran untuk Ibn Khaldun. Bukannya nama laqab Ibn Khaldun Al-Allamah. Nampak tak? Sebab tu kena tahu nahwu Arab ni. Ya. Jadi sekarang ni itu maksudnya. Jadi sifat Isa ni kalau ikut cerita Isa Al-Masih tu, Ustazah setuju. Maknanya Al-Masih itu orang yang sapuh. Sifat dia Allah jadikan azali lagi semenjak mak dia lahir ke dia. Kalau dia sapuh kepada penyakit, hilang penyakit tu. Dia sapuh pada safak, hilang penyakit safak. Ustazah pergi dari sudut bahasa tau. Ya, Ustazah pergi dari sudut bahasa. Bahasa kita berdasarkan kepada dalil yang digunakan oleh ahli-ahli bahasa. Bahasa Arab, nahwu Arab dan saraf. Okey, apa yang saya nak baca di sini? Dia kata antara ucapan yang disembahkan kepada Al-Masih dalam perjanjian baru dalam bahasa Aramaik termasuklah. Okey. Kalau kita buka 243, dia kata apa? Ili lima syabaktani. Dapat kan? Ini adalah mengikut Bible, dia kata ini bahasa Aramaik. Kalau Lutfi baca ni, Lutfi akan kata bahasa apa ni? Lutfi tak tahu Aramaik ke apa, tapi Lutfi baca akan kata bahasa apa ni? Macam bahasa Arab. Macam bahasa Arab. Ini adalah bahasa Arab. Ili ni, ili itu il. Israel, kan dia panggil Israel. Il tu Tuhan. Israfil, Israel, Ismail, Samuel. Di nama Tuhan tu belakang. Monoteis ni. Tuhan yang satu, tauhid. Jadi dia kata ili. Okey, ya tu ya apa? Tufi, ya. Ya tu menunjukkan macam kitabi qalami. Macam ni. Nih, qalami. Nih, qalami. Pesa saya. Ya belakang tu menunjukkan milik. Sahih? Jadi dia kata ili. Ini bahasa Arab lah ni. Ini bahasa Arab. Okey. 5 tu malah. 5 itu kenapa? Kan bahasa Arab tu. Kan bahasa Arab kan? Betul. Lutfi ngaji Usuluddin pun kena tahu juga ni. 5 bahasa Arab kan? Kenapa? Kenapakah? Macam tu. Syabaktani. Sabak tu asalnya perkataan sabaqa. Syabak tu sabaqa. Tetapi disebabkan dialek berbeza, waktu berbeza, ummah berbeza, tempat duduk tu berbeza, maka sin dia jadi shin. Dalilnya apa? Sekarang ni pun kalau pergi ke Mesir, tak payah pergi ramai orang Mesir kat Malaysia ni kan. Dia cakap apa? Dia kata gamal. Gamal. Apa maksud gamal? Jamal. Nampak tak? Jadi digunakan ga untuk jin. Tak heranlah. Kita tak boleh kata tu bahasa Arab ke? Disebabkan dia tukar jin, tukar gamal. Ya. Dia pun kita pun tak boleh kata itu bahasa Arab. Oh, itu bahasa Mesir. Ya. Tak boleh. Ini kefahaman istilah ni. Jadi, dalam Bible, dia tulis apa? Dia kata, ini adalah Aramaic language. Bukan bahasa Arab. Tak ada siapa kata
belakang-belakang je lah orang Arab duk katanya. Dia tak ada pun tulis pun. Tak ada siapa kata, ni bukan bahasa Aramaik lah, ni bahasa Arab lah. Tak ada siapa kata. Even orang Arab sekolah pun tak kata ni. Dia akan kata bahasa Aramaik. Sebab apa? Kalau dia tak kata dia kata bahasa Arab, nanti tak sama dengan orang-orang sekolah yang Western scholar. Ustazah sebagai orang Melayu yang belajar bahasa Arab, Ustazah kata ini bahasa Arab ni. Ili lima syabatan ni. Senang je lah nak i'rab ni. Tak susah pun. Tadi tak ada siapa ni kata ini bahasa Arab Fushah ni. Dia kata syabaktani. Ini bahasa Arab. Shin tu dia daripada sin tu, dia tertukar shin sebab suasana pada ketika itu. Dalilnya apa? Jamal tu dipanggil gamal. Itu orang Mesir sekarang ni panggil. Jadi tak susah lah nak kata ni. Tapi kita still juga kata bahasa Mesir tu bahasa Arab. Kenapa pula yang syabaktani ni kita tidak boleh kata dia bahasa Arab? Kenapa kita bersetuju pula dia kata bahasa Aramaik? Dalilnya apa? Bahasa Aramaik ni bahasa serpihan daripada bahasa Arab mudhari atau fushah tadi. Itu saja yang saya nak cakap. Ni bukti kuat ni. Tapi sebab dalam Bible dia tak akan kata Arabic. Dia guna Aramaik. Dia tukar pengguna istilah pahaman dia. Mungkin orang yang buat tu dia ikut orang yang sebelum tu. Nampak tak? Itu satu. Lepas tu dia kata, itu kemudian dalam Matthew, wamsik biadik sabiyah wa qala laha talisan qumi. Ini dalam Matthew chapter 27 muka surat 46. Dia kata wamsik biadik sabiyah wa qala laha talisan qumi. Yang bermaksud peganglah tanganku wahai budak perempuan dan dewasalah. Ni dia tengah berubah ni. Mesti. Mak pula chapter 5 verses 41. Dia kata apa? Terdapat juga kalimah dalam bahasa Ibrani. Ini bukan orang Islam bercerita ni, orang Kristian bercerita dalam Bible ni. Okey, dia kata apa dah? Dia kata terdapat kalimat dalam Ibrani. Isa berkata, wahai Maryam. Maryam di sini bukannya Maryam mak dia. Sebab tu kena tahu cerita. Maryam di sini maksudnya Mary Magdalena. Mary Magdalena tu kan yang dalam lukisan Da Vinci tu, The Last Supper tu. Yang duduk tepi ramai-ramai, The Last Supper tu ada kan yang perempuan. That is the Mary Magdalena. Kristian percaya Mary Magdalena ini berkahwin dengan Nabi Isa. Sampai tahap tu, dia ubah. Lalu dia menoleh dan berkata kepadanya Rabbuni, yang bermaksud wahai pengajar. Dia kata Rabbuni ini bahasa Ibrani. Rabbuni ini bahasa Arab lah. Ustazah buat PhD ni, ustazah dalam bahasa bidang falsafah nahwu Arab ni, Rabbuni ni bahasa Arab. Pendidikku, wahai pendidikku, pengajarku. Lepas tu dalam John 20, chapter 20, verses 17. Wa kana yukhatibu wa yubahisul yunaniyina. Yang bermaksud dia bercakap dan berbincang dengan Yahudi dengan menggunakan bahasa Yunani pula. Ini termasuk dalam Acts 9, chapter 9, ayat 29. Secara zahirnya, bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi ialah bahasa Arab Nabatin. Hakikatnya semua ni Lutfi yang Ustaz sebut lima syabaktani wamsik biyadi sabiyah wa qala lahu talisan qumi semua tu adalah bahasa Nabatin. Bahasa Nabatin tu bahasa apa pula? Persoalannya deh. Ialah dia digunakan untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab Nabatin atau disebut juga sebagai bahasa Aramaik. Nabatin dengan Aramaik ni macam adik-beradik. Nabatin ni macam mana kita dapat data bahasa Nabatin tu? Kat mana Nabatin tu? Nabatin ni dia duduk di sekitar di utara, lebih kurang dekat Gaza tu, di sebelah di Jordan, di sekitar Gaza. Okey, saya baca sini sikit. Saya nak sebut sini. Okey.
Macam mana bahasa Nabatin itu boleh dibongkar, boleh founded ataupun discovered? Okay, saya baca sini sikit. Tulisan pada batu, muka surat 252. Tulisan pada batu bersurat mendedahkan bahawa mereka sebenarnya orang Arab. Siapa orang-orang Nabatin ni? Orang-orang Nabatin ini adalah orang Arab kerana sudah menjadi perkara biasa bagi setengah orang bercakap dan menulis dalam bahasa yang berbeza. Bahasa tulisan melambangkan prestij kedudukannya dalam sebuah masyarakat. Penting. Secara beransur-ansur, tulisan Nabatin berkembang daripada bentuknya yang asal dengan gaya yang lebih eksklusif apabila mencipta penggunaan huruf berkembar. Supaya penggunaan kata kosannya menghasilkan makna yang jelas. Okey, Lutfi. Tadi Ustazah sebut 1 AD hingga 100 AD is considered first century. First century of AD, right? First century of AD from 1 AD till 100 AD. Ya? Okey. Dalam tu 33 AD, 65 AD itu tahun. Tahun yang ke-33 AD Isa dah diangkat ke langit. Mengikut agama Kristian, Isa telah disalib. Itu mengikut kepercayaan mereka. Saya tak nak cerita pasal tu. 65 hingga 690 ialah zaman evangelis. Berlaku di kalangan di antara 1 hingga 9. 1 hingga 100 AD. Still in the first century of AD. Okey. Pasal sejarah Nabatin ini, kita dapat info daripada Josephus Flavius. Bila Josephus Flavius hidup? Josephus Flavius hidup 37 Masihi sehingga 100 Masihi. Ataupun AD. Masihi ataupun AD. Saya sebut dalam 252. Jadi, Flavius Josephus ni lah yang dia ni adalah kalau ikut daripada biblical study, dia mesti kata Josephus adalah seorang Yahudi. Yahudi kuno yang terkenal. Pandangan ahli sejarah Yahudi kuno ni, dia orang kata. Nama dia Flavius Josephus. Jadi Flavius Josephus, tulisan dia dalam tulisan Aramaik. Kenapa bahasa Nabatin ini special? Sebab dia dah mula gabung perkataan dah. Okey. Cuba Lutfi bagi yang batu bersurat tu, contoh batu bersurat yang bagi kat Ustazah, yang Ustazah hantar. Musnad. Batu bersurat Batu bersurat musnad. Kemudian yang kedua tu, yang ada 3 tu. Bukan Barnabas lagi. The first ini. First email yang Ustazah hantar. Okey. Ini musnad. Ingat tak minggu lepas kan Ustazah ada sebut tulisan musnad? Ni adalah tulisan musnad. Tulisan ini biasanya ditulis di orang-orang di selatan. Maknanya kalau dia kata di kawasan bawah Sinai semua tu kan. Dia kira selatan tau. Selatan, lepas tu dia pergi ke Yaman. Dia menggunakan tulisan musnad. Tulisan musnad ini dicampur dengan tulisan Greek. Ini tulisan Arab ni. Tapi dia ada the Greek symbol. Kenapa dia ada Greek symbol? Sebab dia ditakluki oleh Greek, oleh Roman. Pada ketika kan peninsula Arab, peninsula ni lama ditakluki oleh Roman ni. Ya, sekitar sebelum Nabi Isa lagi. Sebelum Nabi Isa sehinggalah ke kan kerajaan Roman, kerajaan Byzantine, mula Greek, Roman, lepas tu Byzantine kan. Byzantine ni adalah Roman Timur. Rom itu adalah Roman Barat. Tu kena sebut itu. Saya sebut sini. Ramai yang itu. Byzantine adalah Roman Timur. Rom juga. Rom tu, kerajaan Rom tu Roman Barat. Jadi kan Rasulullah ni sempat hidup, sempat berhubung dengan Roman Barat kan. Rom tu dengan kerajaan Rom. Lepas tu sesudah Rom itu Byzantine. Byzantine tu Roman Barat. Hasil daripada taklukan, maknanya manusia akan berubah cara berfikir. Kesan mendalam hasil daripada taklukan ini ialah di selatan. Di selatan. Jadi inilah
tulisan musnad yang ada sebelum AD. Yang ada sebelum AD. Maknanya ahli-ahli Western scholar menggunakan hujah tulisan ini. Dia kata Quran diambil daripada tulisan ini. Tengok betapa dia ingin menaikkan barat tau. Menaikkan Greek, Roman, Byzantine. Dia mengatakan Quran terhasil daripada ni. Ustazah dah review dah idea tu. Ustazah bagi hujah. Quran tidak akan guna tulisan ini. Quran bukan berasal daripada tulisan ini. Ustazah kata dalam artikel Ustazah. Ustazah bukan 1, 2, 3. Banyak juga artikel Ustazah review. Jadi Ustazah kata Quran tak akan guna tulisan ini sebab menjadi satu kesalahan besar bagi umat Islam mengambil tulisan yang ada bukan tulisan yang ada tulisan Nasrani. Quran tak akan ambil tulisan daripada tulisan musnad walaupun dia the oldest Arabic script. The oldest Arabic script, saya kata. Sebab apa? Sebab ada tulisan Nasrani. Ya, tulisan daripada Byzantine dan Roman. Okay, next batu besar, next tulisan, Lutfi. Okay, sedap. Next tulisan lah. Ada 3 kan? Ustaz nak tunjuk sekarang. Ya. Yang 3 tu. Okay. Ya. Ini ya? Okay. Sikit. Kalau tak boleh tak apa sahabat. Ini tulisan Naqshu Imri al-Qis bertarikh 329 AD. Miladi ini Masihiyah. Masihi. Bermakna AD. Tengok tulisan dia. This is the original Arabic symbol. Arabic writing symbol. The original is Arabic. Inilah tulisan di atas makbarah tulisan Naqshu Imri al-Qis. Apa Naqshu? Batu bersurat. Saya baca sini kan. Fi nafsi Imri al-Qis bin Umar. Zi nafsi Imri al-Qis bin Umar. Apa maksud dia? Ti ini haza. Ti ini hazihi. Haza atau hazihi. Fi nafsi Murqis bin Umar wa mulkul Arab kullih zu asri taj. Apa maksudnya? Hazihi nafsu Imri nafsu tu nafsu Imri al-Qis bin Umar wa mulkul Arab kulluhum zu asir taj zu sahib taj. Ini adalah Imri al-Qis. Ini adalah Imri al-Qis bin Umar, Raja Arab. Kulluhum, kesemua orang Arab ini, zu asrin taj, mempunyai, adalah sahib taj. Taj ini, apa tu? Taj tu mahkota. Mahkota. Maknanya, dia nak cakap, bangsa Arab, pada kurun ini, pada waktu 329, ni maknanya AD. Sebelum lahir Rasulullah ni. Kan Rasulullah 571. Maknanya 2 kurun sebelum lahir Rasulullah SAW. Jadi, dia kata kat sini, Arab ini, raja-raja Arab yang mempunyai, yang zu sahib taj, adalah orang yang menguasai, mempunyai mahkota, mempunyai kekuasaan. Okay, next slide. Next, Lutfi. Next. Next ya. Sedap. Ni Naqshu Arami. Tadmur itu. Tadmuri. Okey. Ni. Okey. Okey, kalau boleh besarkan sikit. Dia kata Naqshu Arami. Ni tulisan Aramai ni. Arami ini Aramai. Naqshu Arami الرسوم على بنات الهوى من التعرفات الجمركية التدمرية القرن الثاني الميلادي.
Al-Qarnus Sani Miladi, kurun yang kedua miladi. Maknanya dia sesudah 100 AD. Kurun tadi kan. Maknanya kurun kedua 100 AD. Maknanya dia dalam 200 AD. Imru al-Qis tu dalam 300 AD. Nampak tak? Kurun yang ketiga Imru al-Qis. Ini kurun kedua. Tadi kurun yang ketiga tulisan dia gitu kan. Kurun kedua nampak lemah sikit dari sudut simbol dia kan. Ini kalau dia tulis alif tu macam tu. Alif tu tanda dia. Wa tu macam 3 gitu. Ya tu dia lain tau. Macam lain berangkai. dia tidak berangkai. Imru al-Qis tadi pun masih tak berangkai kan? Dia tak berangkai. Min, nun, dia pecah tau. Dia macam simbol. Nizal, nun semua tu. Dia tak bersambung. Still tak bersambung. Maknanya pada kurun yang kedua, kurun mana 200 tahun. 200 tahun sesudah ketiadaan Isa, mana daripada 101, 100 tahun, 100 AD sehingga 200 AD kan? 130, 170 kan? Inilah tulisan dia. Okay. Tafsir sini. نجا الرسم الملكس من الزانية التي شغلها شقلا دينار أو يزيد يطير دينارا واحدا من آتينا الآتية هذا العمل يطير في العدنانية ينقص وهنا يزيد من التضاد. Jadi ini tafsir dia berkaitan dengan syagalah dinar, payment dinaran semua bayar, bertambahan dinar, berapa dinar, 1 dinar ini. Di sini ada cerita dia. Dinaran had min ataita. Mana bayar hutang kok sini cerita dia. Okay. Next slide. Satu lagi. Tak bersambung itu kita nak cakap. Nah. Lagi? Nampak Ni Okey. Ini أمثلة من كلمات الكنعانية وردت في كتاب دكتور أحمد حامدة المدخل إلى اللغة العربية الكنعانية الفينيقية صدر في جامعة دمشق 1994 صفحات من 215 إلى 259. Kata kalimah lafaz al-muqtarah at-tafsir. Jadi hak dia tinggal tu, hak dia tak mampu buat tafsir tu, makna dia pun tak tahu. Sebenarnya penulisan kitab dalam mangkusyat yang lama-lama ni, batu bersurat lama ni, tak semua penterjemah mampu menterjemahnya. Epic Gilgamesh tu hanya sampai hari ni tak ada orang mampu terjemah seperti kemampuan yang ada pada Tahar Baqir. Kalau orang-orang putih duk terjemah tu, Western scholar kan duk terjemah tu, terjemahannya very weak. Sekarang ni dah mula ada dah. Sungguh lemah penterjemahan dia. Sebab dia tak tahu khalfiyah dunia Arab. Dunia di semenanjung Arab tu dia cuma mari duduk, jumpa batu, buat kelik, pergi kat museum, sapu-sapu, orang baca, kemudian dia berdasarkan kepada harfiah. Ini alif, kalau macam bentuk gini jadi ba, A, B, C. So dia susun macam tu. Dia rajin lah, dalam arti kata dia rajin. Tapi dia kemampuan dari sudut pembaca fikrah tu, kalau nak menjadi penterjemah yang bagus, dia kena tahu silsilah asal-usul kedudukan bangsa yang dia bertemu dengan batu bersurat tu. Itu sebenarnya. Jadi kalau kat sini, sekarang ni dah ada dah Ustazah Perhati, Arab scholar cuba nak membongkar. Even dia ada yang lulusan engineer cuba nak kaji benda ni. Ustazah baca dengan anak-anak murid Ustazah tu, Ustazah tengok dah mula ada. Sebab mereka rasa kehilangannya dengan ketiadaan Tahar Baqir. Ya. Ustazah pernah tanya seorang Dr. Jalad daripada Netherlands. Kami berurusan berhubung melalui akademia. Ustazah pernah tanya, sebab dia duduk kaji batu bersurat. Ustazah kata, Prof. Jalad, Ustazah kata
why you are not looking in the Mesopotamia area, Ustazah kata. Kenapa kamu tak looking for the Mesopotamia area if you are looking for the origin of Arabs? Why you are looking in the certain area in the Palestine and the south of the Syrian? Lepas tu dia jawab apa Ustazah? Dia kata, I cannot find anything in Mesopotamia area. I only can found 100 BC is the most eldest fragment discovered there, yang dijumpai dekat Tabuk tu. Ustazah kata is 1000 BC is too new. You can find evidence in Mesopotamia area. Ustazah kata around 4000 BC. Sebab dia duk kaji satu-satu kan. So Ustazah tanyalah dia in direct way. I want to help him. Dia kata I can't found anything in Mesopotamia. I kata you have to discover something in Mesopotamia, especially on the Epic Gilgamesh. It's discovered 400,000 BC. You can check that and contact in the Ashurbanipal museum. Ustazah kata gitu dia. And Ustazah nampak he tried to look at that side. Sebab dia daripada Netherlands, so dia ada kelengkapan yang banyak. Dia ada makmal dia untuk kaji tulisan-tulisan ni. Okey, kalau kita tengok kat sini kan alif ba, berbeza kan. Ini Kan'an. Kan'an ini dia lebih awal daripada yang second kita tunjuk tadi, yang Sani Miladi tu. Kurun yang kedua Miladi tu. Jadi bila macam ni, inilah tulisan yang Kan'an tadi. Kan'an Finiki tu. Yang mula-mula kan Kan'an Finiki. Kan'an Finiki. Lepas tu Ermiah. Yang sebelah sana pula Kadi. Ni bahagian Palestin ni. Jadi kalau kita tengok, dia terjemahan. Kalaulah orientalis nak cari perkataan yang macam ni kan kita tengok ni. Mereka tidak akan kata ini bahasa Arab. Kenapa mereka tak tahu? Mereka nak macam alif ba, yang ada titik, ada lam, ada nun gitu. Ustazah kata, sampai kiamat mereka tak akan jumpa. Sebab language itu evolve. Language itu berevolusi. Dia tidak akan sama. Perubahan itu berlaku disebabkan perubahan zaman, perubahan manusia, perubahan pemikiran, kepercayaan. Itu. Jadi kita kena pakai teori lingua revolution tu. Okey. Ustazah, sebelum nak habis waktu dah kah, Lutfi? Sebelum nak habis waktu ni, Ustazah nak pergi ke tadi, Ustazah second email yang Ustazah hantar tu. My article tu. Yang bahasa Arab kan? Ustazah ambil sikit masa ya. Sekarang dah ada 3 minit. Okey. So Ustazah nak sebut tentang Barnabas. Nanti minggu depan kita sambung Barnabas lagi. Sebelum ni Ustazah nak buka dulu. Boleh? Boleh. Ni ya? Okey. Ini adalah artikel Ustazah yang akan publish dekat Madinah. InsyaAllah tahun ni. Acceptance letter dah terima. Ustazah tulis tajuk dia pasal Injil Barnabas. Pasal Barnabas. Pasal Barnabas. Jadi, okey. Cuba Lutfi bagi gambar Injil tadi yang Ustazah screenshot tadi. Bagi yang tu dulu, lepas tu bagi yang ni. Screenshot dulu. Yang ada the gospel lah. Ya. Okey. Ini adalah the gospel discovered in Turkey indicates Jesus Christ was not crucified. Dia mention dalam ni. Discovered and kept secret in the year 2000, the book contains the gospel of Barnabas. Dia sendiri cakap the book contains the gospel of Barnabas. The books kan dia panggil books. Maknanya
ada cerita Barnabas, a disciple of Christ, makna kawan kepada Nabi Isa, which shows that Jesus was not crucified, nor was he the son of God, bukannya anak Tuhan, but a prophet. Dalam buku ni, sekarang ini Bible ini di exhibit, dipamerkan di Museum Etnografi Ankara. Di Museum Etnografi Ankara. Dan kerajaan Turki dapat merampas Bible ini daripada smuggler, daripada penyelundup. Macam mana penyelundup boleh ada Bible ini? Bertarikh 1500 tahun. Haula, bukan qabla. Haula sekitar 1500 tahun. 1500 from now lah, kita consider from now lah. Ayam Isa lah. Ayam Isa lah, boleh dikatakan ya ayam Isa lah. Benda ni kept secret in the year 2000. 2000 lagi discovered benda ni, dan mereka rampas daripada smuggler. Then after the government of Turkey announced the discovery ni, Pope kan pergi melawat Turki to look inside the gospel itself. Bila tengok Vatikan nak beli, saya ingat Vatikan nak beli 60 million, 60. Tak silap Ustazah. Ya, boleh cari lagi info ini. 60 million, tetapi Turki tak nak jual. Masa tu Eindhoven dah. Okey, back kepada tulis Arab tadi, artikel Ustazah tu. Artikel tadi. Okey, Ustazah baca sikit ya. Yata'allaful kitab al-muqaddas min qismaini. Kitab muqaddas ini, Bible ini ada dua jenis. Al-Ahdul Qadim, iaitu Taurah, wal-Ahdul Jadid. Ini tulisan Ustazah ya, akan terbit dekat Madinah. Wal-Ahdul Jadid atau dikenali sebagai Injil. Wa yuhimmul bahsu hahuna kutubus syari'ati fil Ahdil Qadim ay Safarut Takwin. Kalau dalam bahasa Arab, kutubus syariah ini dalam fi Ahdil Qadim, dalam Taurah itu dipanggil Safarut Takwin. Safarut Takwin itu Genesis. Maksud Safarul Khuruj itu Exodus. Safarul Ahbar, dia ada Safarul Ahbar. Safarul Ahbar saya ingat Leviticus. Safarul Adad Numbers. Safarul At-Tasniyah Deuteronomy. Okey. Al-Ishtira'i li'annaha asasus syariat. Ini ialah asas kepada syariah Yahudiyah. Ni artikel Ustazah ni. Wa aidan ma yata'allafu minhu al-Ahd al-Jadid. Adapun Ahd al-Jadid, the New Testament, ay Injil Mata, Matthew, Injil Markus, Injil Luka, Injil Yohana, wa rasail allati ya'taqidu biha an-nasara annaha litalamiz al-Masih. Li'annahu akhtar 12 tilmizan. 12, dia memilih 12 orang. Kan disciples, dia punya companions, Hawariyun tu kan ada 12. Liulaqqinahum. Lam situ lamul ajli. Bila dengan fa'il mudhari' dia mesti baca, dia ada an kat situ mudmar, jadi liulaqqinahum. Liulaqqinahum ma yuha ilaihillah walam yakun ayyu minhum yudawwinu ma yaquluhu. Okey. Wa innahum i'tamadu jami'an ala zikratihim fi bayani ma qalahu hatta innahu liyas'iba tamyiza ma uhiya bihillah. Sehingga kan dia susah nak membezakan apa dia wahyukan oleh Allah dan apa yang bukan diwahyukan oleh Allah daripada Isa AS. Maknanya daripada Isa AS tu bukan semua yang dia bercakap tu wahyu daripada Allah. Dia sehingga kan susah nak membezakan. Okey. Haulai itu wasara likulli mu'min injilul khas. Jadi setiap orang tu menjadikan diri mereka mendatangkan Injil khas. Sebab tu ada Injil Mata, Injil Luka, Injil Mak. Sebab
dia tak dapat bezakan mana hak Musa Isa kata, mana hak wahyu daripada Allah. Nabi Muhammad tak berlaku gitu. مما اضطروا آباء الكنيسة الرومانية التي عقد مجامع اختارت ما ظنته صالحا من هذه الأناجيل، ومن ثم للأسف اشتهر أن تناقضا في الأفكار والمعلومات حاصل في المجمل الكتاب المقدس، مما يقدم دليلا واضحا أن هذا الكتاب يقسمه له كثير من التحريف، فليس ما في عهده القديم من كلام موسى. Pada tak ada pun kalam Musa. Inhiraf semua. Wa kadza laisa ma fi ahdil jadi min kalami Isa. Ahdil jadi min kalami Isa pun tak ada pun dalam Bible sekarang. Wa ma'a bidayatil qarnil 20 kathar al hadis an nuskhati min al injil ghairu mudrajatin fil ahdi. Tak sampai pun darajah fil ahdil jadid wa katabahu wahida min al hawariyin Isa yud'a Barnaba. Wa illa wahid saja yang hampir dengan kata-kata Isa itu dikenali sebagai Barnaba. Wa hadhihi nuskhah ghaibah. Nuskhah Barnaba ni ghaibah wa rubbama mughiyabah. Dihilangkan, sama ada hilang atau telah dihilangkan. Anil jadawi allati nazamaha aba al-kanisa, daripada jadual yang susunan simpanan ahli-ahli gereja. Hina takhayyaru ajza'ul kitab al-muqaddas al-ma'rufah. مما استدعى وصفها بأنها منهولة أو مزورة لأنها أيضا ظهر لأول مرة كما يقال عام 1709 1709 في Amsterdam. Benda ni tiba-tiba ada dekat Amsterdam pada tahun 1709. Summa tatawakkalat ila pindah ila ila annaha istaqarra fil maktabah al-wataniyah an-Nimsawiyah. An-Nimsawiyah itu Austria. Sekarang ada dekat Austria fi Vienna. Vienna kan kat Austria. Sana 1738 wa hiya maktubah bil lughah Italiah. Ni baru boleh muncul lughah Italiah bila dipindahkan ke Nimsawiyah. Nimsawiyah tu Austria. Ibu pejabatnya, ibu bandanya nama Vienna. Wa min hatur jima ilal daripada Italia yang 1738 tu, daripada Vienna tu mula dengan Italia. Kemudian diterjemah kepada Inglesiah pada tahun 1907. 1907. Thumma ila al-Arabiyah sana. Kemudian diterjemah pula Barnaba tadi. Dia kata ke Barnaba tu pada tahun 1908 ila al-Arabiyah. Wa yatulul maqam بذكر دواعي هجوم المدققين النصارى على هذه النسخة الإيطالية الوحيدة، ومن ثم على حقيقة أن هنالك إنجيلا آخر كتبه برنابا أحد حواري المسيح، إلا أن من أبرزها ما في هذه النسخة من أدلة التي تأخر كتابتها بمثل أن غلافها. Yang kedua pula Ustazah nak tunjuk. Yang kedua ada dua kan? Kita ada lah. Lofi. Satu je. Yeah. Okey. Satu je. Apa yang Ustazah nak cakap, itulah proses wujudnya Barnaba. Jadi minggu depan Ustazah akan sebut macam mana boleh ada isu tentang Barnaba ini benar atau tidak. Ustazah rasa masa pun dah habis dah. 3 berapa minit kita terlebih. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai pun untuk malam ini, untuk siri yang ke-9. Dan mungkin antara pengajaran yang menarik yang antara yang kita dapati itu berkenaan dengan isu klaim bahasa ni, iaitu yang mengatakan bahasa dan akhirnya menjadikan bahasa tu milik bangsa dan menjadikan bangsa lain seolah macam tak ada sejarahnya sendiri. Itu antara pengajaran yang kita boleh dapati untuk malam ini. Dan insyaAllah kita bertemu di hari yang sama, hari Jumaat. Saya rasa itu minggu akhir ke macam mana Ustazah? Ustazah bergantung pada pihak PKPM. Bergantung pada pihak PKPM, sebab kalau nak ikut buku ni, Ustazah ni kalau dah menerangkan tu tak terperasan pun nak berhabiskan tu. Bergantung pada pihak PKPM. Ataupun kita bincang untuk hari Selasa minggu depan dan hari Jumaat minggu depan, macam mana? Ustazah ikut organizer kata apa. Itu saja. Okay, baik. InsyaAllah kita akan bertemu pada minggu depan. Dan kemungkinan kita akan ada 2 sesi minggu depan.
Dan insyaAllah kita tutup pertemuan kita dengan tasbih kafaratul as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.